ini adalah soalan yang diajukan oleh pihak Wani. Ya, saya pun terkejut duit dia. Adik Wani tu ada lawyer, ada tu alhamdulillah lah kan. Dan sebenarnya apa yang saya nak share kepada anda ni adalah soalan yang mereka tanya kepada saya. Okey, soalan dia pada sini. Okey, Datuk ada tak menjanjikan untuk memberikan dia kereta ataupun rumah? Okey, seperti yang diberitahu tadi, kami tidak pernah menjanjikan bulan dan bintang. Dan untuk makluman anda semua, saya ada ambil beberapa duta saya sebelum ini, seperti Era Fazira, banyak artis-artis yang lain. Kalau kita ada cakap, kita akan menulis itu baru valid. Dan saya sama sekali tidak ada bercakap nak bagi kereta, nak bagi rumah, nak bagi kekayaan. No, dia bukan saya punya isteri saya, dia bukan saya punya mak bapak saya untuk saya nak mengayakan mereka. Daripada saya mengayakan dia, lebih baik saya mengayakan keluarga saya. Dah pergi 10 tahun, saya pun tak bagi rumah dengan dia. Paling hebat saya bagi rantai emas, saya bagi bonus. Dan anda fikirlah secara logik, ya. Untuk permintaan itu memang di luar orang kata jangkauan. Dan kita orang kata kita memang tak adalah sama sekali. Okey, seterusnya. Okey, Wani rasa maruah keluarga dipermainkan. Oh, macam tu. Oh, macam ni lah. Saya ni sebenarnya terkejut. Saya nak minta maaf lah banyak-banyak kalau betul saya mempermainkan maruah keluarga Wani. Hakikatnya saya tidak pernah mencerita mengenai kebuka Wani. Bercakap rumah dia foto, berkata apa namanya dia menghina, mengeluarkan kata-kata kecaman. Dan saya rasa video itu bukan dibuat oleh pihak saya, tapi pihak mereka yang sharekan rumah dia, foto macam Rabban Ayam. Dan saya sama sekali tidak pernah mengata buruk mengenai adik Wani. Itu saya nak ulas dari dia. Dan kalau betul saya menghina keluarga dia, bila dan time bila. Dan saya rasa benda itu memang tidak pernah sama sekali saya bercakap buruk dan memberi penghinaan mengenai keluarga. Malah saya membantu adik Wani. Wani ada berhubung dengan staf untuk Wani mendakwa Datuk menjanjikan untuk menjaga kebajikan Wani dan keluarga. Okey, dah jawab tadi. Wani telah meminta bantuan. Macam ni saya nak ulas ya. Saya membantu, ingat saya kata saya membantu adik Wani, bukan keluarga. Keluarga dia ada kaki, ada tangan, dah boleh berjalan. Dan saya habis, ya, kalau dengan kos bayar kos yang saya laburkan dia, bayar operation, bayar kos, bagi makanan, supplement, bagi tempat tinggal. Result saya stay ratus ribu dah habis. Dia bukannya orang gemuk biasa-biasa, tetapi price yang begitu super lah. Okey, jadi saya tak ada kata ya nak bantu keluarga ya. Ini bukan package saya. Ya, saya tekan kat sini, saya nak bantu dia boleh berjalan sahaja. Dan saya cakap depan kepada anda, saya bukan pusat kebajikan masyarakat. Untuk saya nak membantu Wani ada kereta, ada rumah. Ingat ya, dia bukan isteri saya, dia bukan ibu bapa saya untuk saya nak bermewah-mewahkan seperti itu. Dan saya rasa zaman COVID ni, orang memang akan melalui masalah kewangan. Janganlah dengan cara pintas macam ni senang-senang meminta. Carilah kerja, kaki dah ada, tangan dah ada. Kalau saya dah sendiri, kalau saya dah berjalan bertahun-tahun, ada orang nak bantu saya berjalan, boleh pula bagi saya tempat tinggal, saya dah bersyukur dah. Ya? Okey, seterusnya apa lagi soalan-soalan yang ingin dikemukakan? Wani telah Oh, sebentar, kita menjelah ditonton 11,000 di Facebook saya. Dan di Instagram saya 6,500. Rakyat Malaysia memang suka rasa. Dan kita juga akan mengeluarkan produk makanan. Nak promo juga ni, ala-ala orang Malaysia ni memang tak tahu cerita-cerita ni. Nak beritahu produk pemakanan. Makan rumah-rumah terus siap, iaitu Som Jolo yang akan kita keluarkan minggu depan. InsyaAllah ini gara-gara viral ni kita promote. Kita jadi agent, boleh jadi agent. Okey, seterusnya. Wani telah meminta bantuan daripada seseorang dan orang tersebut telah menghubungi di pihak yang satu dan mereka telah memberi bantuan kepada Wani. Maksudnya Wani kata Wani Wani telah meminta bantuan dari seseorang untuk bantuan. Maksudnya Wani telah call, tapi bila kita terima panggilan yang bila kita dapat tahu, sebab Wani kata Wani yang minta bantuan, tapi orang tu kata Wani yang telefon dia minta bantuan, betul tak? Tapi padahal bila kita interview Wani hari itu, Wani kata yang berlainan pula. Boleh tengok video ni.
dan kita sama sekali tak pernah menghalang. So kita dah habis buat bantuan pada wali comel. Kenapa kita pilih wali comel? Satu, sebab memang kita kenal dia sebelum ni dan dia ada mesej dah tanya macam ada tak apa yang kau boleh bantu. Biasa kita buat fundraising tu mana-mana yang korang yang derma tu kita dah selalu bantuan kat saya. Saya macam pelik. Tadi saya ada tengok dia kata Wani message dia cakap Wani perlukan bantuan. Saya pelik. Wani ada nombor saya. Wani kenal saya. Wani tahu saya masih kerja dengan Datuk. Wani tahu tak dia dah tak kerja dengan Datuk? Kenapa Wani tak cari saya? Tapi saya dah dapat jawapan lah. Memang sebenarnya Wani tak cari dia. Tak ada. Wani tak ada cari dia kan? Dia yang cari Wani. Dah dapatlah jawapan kat situ. Okey. Kejap saya ulas balik. Kalau saya salah minta maaf, istilah. Dia cakap, you all faham ke tak faham? Okey, kita nak ulas balik. Dia orang tak faham. Kita ulas balik. Okey, dia macam ni. Sebab Itu bekas ke tangan saya. sebab ex Ika tu ex staff kita tu dia cakap Wani yang telah hubungi dia. Okey, tetapi dan kita bertanyalah kepada Wani, kenapa awak menghubungi ex staff? Kenapa awak tak hubungi yang tadi tu yang suara tadi tu adalah staff kami Liana. Kenapa tak hubungi Liana yang sekarang ni sepatutnya jaga awak? Kenapa tak hubungi dia? Dia kata kenapa tak hubungi saya? Dan dia kata tak ada, saya tak ada hubungi. Dia kata orang tu, Ika tu yang cari dia. So dekat situ jawapan dah bercanggah. Di mana Wani Ika ni cakap Wani yang cari dia. Tapi bila kita tanya Wani pula pusing, dia kata tak, Ika yang cari dia. So jawapan dekat situ pun kita tengok dia dah bercanggah. Okey, maksud saya sekarang ni mereka cuba mencari konten. Okey, untuk kenapa banyak-banyak manusia dalam Malaysia ni tengah susah COVID, kenapa perlu Wani? So, sekarang ini dia cakap apa namanya, Wani orang kata cari dia, tapi sebenarnya saya tak tahu mana satu betul sebab bila kita tanya pihak A kata Wani cari dia. Bila tanya Wani kata pihak A yang cari dia. So dia tapi tak kisah pun. Kesimpulan ni kami tak kisah siapa nak bantu siapa. Okey. Saya relakan siapa nak bantu dan bagi saya bantu ni bagus. Cuma bukanlah untuk menciptakan orang kata provokasi. Nak bantu tak ada masalah. Okey, seterusnya dia terpaksa dia hanya minum di depan kamera sahaja sebab menjalankan tugas. Okey, macam inilah. Bila you all kata pasal menjalankan tugas, saya rasa benda ni unfair untuk saya. Saya cerita seberingkas. Sebagai awak, okey, bila dia buat rawatan tersebut, kita bukan kata okey kau buat rawatan, kau duduk diam, kau boleh kata kau boleh berjalan. Doktor pun kata kena exercise, kena makanan, lepas tu kena mengamalkan kehidupan yang sihat. Jadi saya bayar, cuma tahu coach. Semua ada resit. Ada resit kan? Resit dah standby. Ada resit semua. Kita bayar coach. Kalau dia kata produk kami bagi. Tapi saya nak tekan kat sini. Kalau saya dah beli produk sebulan beribu-ribu ringgit, dia tak makan, itu adalah hak dia. Saya tak boleh nak jaga dia all the time. Dia makan ataupun tak makan, itu adalah hak dia. Betul tak? Dan kita nak tengok dia makan atau tak makan, kita ada buat perbualan. Ini bukan rakaman video ya, perbualan. Barang dah habis ke belum? Kita dengar perbualan. Produk yang Wani promotkan daripada pihak di sebelah sana, adakah memang betul Wani konsum produk tersebut ataupun hanya sebagai duta tu hanya depan kamera sahaja? Saya bila cakap pasal duta, saya profesional lah kan. Kita buat lah kerja kita. Saya minum hanya depan kamera. Belakang saya usaha sendiri dan saya direct. Saya minum hanya depan kamera. Belakang saya usaha sendiri dan saya direct. Maka semalam saya lupa nak beritahu akak dan Lutfi saya habis. Tadi masa nak buat baru nak siap-siap nak buat video, lepas tu saya baru ingat yang Lutfi saya dah habis. Kak dan Lutfi saya habis. Tadi masa nak buat baru nak siap-siap nak buat video, lepas tu saya baru ingat yang Lutfi saya dah habis. Dan maaf sangat banyak barang yang dah habis, tapi saya tak cakap buat kat akak.
Saya tak tahu Kak. Maaflah. Berkaitan dengan Sambil menjelang minum air 16,000 nak kita sekarang ni ya. Okey, saya nak beritahu ni produk terbaru saya kan. Maklumlah kan, produk ini orang dah sabotaj. So kita promote lah pula Stop Jolo ni produk pemakanan. Harap-harap janganlah orang ambil kesempatan dengan saya ya. Ini produk terbaru saya. Rebus terus boleh kurus. Maklumlah kan, price ni kalau kita pasal produk tak datang, jadi kita promote. Harga tak mahal, RM12 saja. So kalau produk dapatkan, boleh dapatkan minggu hadapan. Okey. Rebus terus makan. Pertama kat Malaysia, Stop Jolo. Dia nama dia Stop Jolo. Okey. Dia kata dia berjalan atas Okey. sebab dia berjalan sebab pembedahan, bukan sebab produk. Dia berjalan sebab Pembedahan produk. Okey. Wani boleh berjalan sebab pembedahan, betul. Kita tak pernah menafikan, betul tak? Kita tak pernah, kami tak pernah menafikan yang bahawa dia melakukan bariatric surgery. Sebab saya rasa kita ada post dekat Facebook sebelum ni. Okey, memang dia boleh berjalan disebabkan pembedahan dan rawatan fisio oleh coach yang kami bayar. Tapi jika dia tidak menjaga pemakanan dia, sebab kita ada pergi rumah dia pada Julai. Kita ada pergi rumah dia pada Julai, okey, dan Julai awal Julai lah kita pergi video. Kita boleh tengok video. Pada awal Julai kita pergi, dia kurus. Tapi bila baru-baru ni kami datang, badan dia semakin naik. Sejujurnya, ya. Badan dia semakin naik. Ada yang tak ada video. Ada. Ini first day bersama dengan Wani. Ini bukan percuma ya. Kita dah stop. Saya nak bagi tahu ya kepada adik Wani. Ingatlah adik Wani dulu nak basuh kencing pun tak boleh tangan macam ni. Adik Wani, ingat. Saya bukanlah nak bagi tahu kepada dia semua. Ini kami bayar, tempat tinggal kami bayar, coach kami bayar, supplement kami bagi, dan kami juga provide jaga pemakanan dia kerana hantar chef seorang tukang masak dekat Sungai Resort. Bukan 1 hari 2 hari ya, berbulan. Satu hari duduk dia 2,500 kali lah berbulan dia duduk. Coach ini takkan datang percuma. Kalau anda kata potong usus saja boleh kurus, tak jaga pemakanan akan naik balik. Saya pun bila saya promote produk ini boleh membantu anda untuk kekal bertenaga, kekal sihat dan menguruskan badan. Kita tak kena claim produk ni kurus atau merata. Rakyat Malaysia bijak, dan anda kena fikir dengan berat badan beratus-ratus kilo. Kalau saya ambil dia dan esok lusa kalau dia ada mengalami sebarang penyakit atau doktor kata dia ada penyakit lain, saya akan bertanggungjawab. Jadi sebelum saya bawa dia di sini, saya cek doktor dulu. Jadi saya dah post pun video tu pada tahun beberapa tahun lepas. Dari kat sini kita nak review. Selain dia kata tak bertanggungjawab dan sebagainya, kita tengok apa yang kita buat kat video. Ini first day bersama dengan Wani. Okey, kondisi hari. Okey, hari ini kita akan buat rehab, semua exercise untuk kuatkan dia punya masa-masa. Bukan saja kaki, termasuk dalam tangan, masa-masa punya untuk memudahkan dia untuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Okey. So, pertama sekali kita akan buat pegangan tangan. Maksudnya dia akan tolak tangan di belakang untuk kuatkan dia punya bahagian tangan. Okey dah, saya rasa dah cukup. Dan anda bayangkan yang kita ambil bukan sehari ya. Saya rasa kan anda fikir sendiri ya, untuk anda ambil personal trainer is not easy. Dan kami juga ambil konsultan pemakanan yang sihat. Dan kami sediakan tukang masak. Okey, so dekat situ dan duduk di resort. Sebenarnya pada yang setahu saya lah kan, yang saya tahu semasa berlangsungnya masa ada coach ni, Wani sendiri pun ada secara curi-curi membeli makanan daripada luar, di mana ada orang datang motor bawa makanan, mak dia beli dan makan secara senyap-senyap. Curi-curi makan. Dekat situ pun dia tidak dia kata dia diet sebab pembedahan, dia betul, tapi dan juga menjaga pemakanan, tapi dia ada mencuri-curi membeli makanan dan makan secara sorok-sorok.
di dalam jagaan. Jadi kalau dia kata apa namanya sekadar habis kos untuk potong usus dia, saya rasa unfair lah. Mula-mula cuba korek part A, part B, part C, dan mereka ni ada motif. Dan saya sebenarnya tak tahu apa motifnya, dan saya pun malah nak bergaduh. Cuma saya agak kecewa. Kenapa sampai kata hanya sekadar 3.5. Benda tu macam memberi sensitivity kepada saya. Dan anda tengoklah tempat tinggal, coach yang kami bayar, tukang masak yang kami bayar, ambulans yang kami bayar, tak ada naik kereta ya. Jadi saya rasa apa yang berlaku kepada saya, memberi pengajaran kepada saya untuk membantu orang ni berpada-pada lah. Dan saya dah terkena. Dan jujur kalau you rasa ini lakonan, you fikirlah secara logikal akal. Kalau kenapa orang nak fokus on wani? Sebab ditolong oleh anak syukri. Cuba kalau ia ditolong oleh Encik Bob ataupun Encik Akmal, rasanya orang pun tak kenal siapa wani. So rasanya benda ini saya tak harapkan balasan, saya tak harapkan duit, dan produk saya pun memang dah laku sebelum munculnya dia. Dan saya dah bergerak usahawan dan lebih kot 11 tahun. Dan rasa-rasanya duta-duta saya sebelum ni, kita ada Wak Doyo, kita ada Wak Bami Asli, kita Aira Fazira, tak ada pun masalah macam ni. Okey, seterusnya, soalan apa lagi Kak Jessica? Dia kata pihak di Herbs datang pada hari tersebut, datang masuk datang serbu. Oh, betul ke? Kita serbu, kata kita serbu. Ni tanya wartawan-wartawan, betul ke? Ada tak? Ada kan soalan tu kan. Okey, kami tak nak cakap guna mulut, kami cakap guna bukti. Memang kami datang. Okey, apa yang you all faham mengenai serbu? Saya nak tanyalah korang lah tanya. Apa mak faham untuk serbu? Datang mengejut, orang tak dapat pintu kita terjah. Betul tak? Betul tak? Betul. Dia buat ni, kita buat siap dia buat report polis. Report polis? Dan polis tu mengatakan saya lah. Kau Kristina lah yang datang. Kau Kristina yang kali. Jangan sedar orang lagi masuk, kau masuk. Itulah kita nak tengok video. Jahat kau ni Kristina. Tak apa. Jadi kita ulang balik apa yang all faham masuk terjah. Masuk serbu. Kita tengok buktinya. Puan Kristina menerjah rumah beliau. Kita tak sedar video. Kita bawa video nak masuk rumah orang. Okey, jom. Bukan ni. Yang masuk dia terjah. Yang dia kata Datuk Koi, bukan saya, dia datang. Koyak, terjah, terkejut. Kita tengok. Betul. Tapi kita terkejut juga kalau kita terjah. Kita akan salah-salah, kita akan cuba masuk. Dia gitu. Okey, ni rumah dia. Rumah dia. Ini keterjah. Ada salah-salah. Masuklah. Terkejut dan terkilan, dan saya tak sangka. Demi Allah saya tak sangka Wani sanggup ya awak boleh berjalan disebabkan Datuk Seri Ali Syukri Kosan ini. Kos awak pun 60 bulan. Kalau datang bicara mengejut. Jangan tipu saya. Saya tahu, Wani dah tahu. Tak kisah pun, tapi takkan tak boleh mengenang kebaikan kita sikit. Kita tak minta kita disanjung pun, tapi kenang kebaikan kita. Kita tak minta disanjung, tak minta dipuja pun, tak minta dipuji pun. Kita cukuplah kenang kebaikan kita. Jujur, kalau takkan Datuk bantu Wani, saya rasa Wani tak boleh jalan. Tak ada orang mau bantu. Orang hanya bantu sebab nak bayar je. Wani boleh rakam, tak ada masalah. Sedih Wani. Sedih Wani macam ni. Betul, saya baru sedih. Tak nak dipuji, tapi cukuplah mengenang kebaikan saya. Saya bantu Wani. Memang tak ada Wani jalan. Kita panggil coach, awak bantu Wani. Awak Wani tidur sudi. Bukan semata-mata untuk konten. Konten apa yang awak buat Wani? Berapa banyak sangat produk yang saya boleh jual? Kita pun dah lama pun tak bertemu Wani. Kita tak datang kan. Wani cakap dengan saya apa? Bila kita minta ada orang follow up buat video, Wani kata tak boleh jaga mak sakit. Okey, saya kata okey tak apalah, kesian tengok makcik sakit. Ada tak kami push? Tak ada dah. Start last rasanya kita buat konten masa sebelum PKP, masa Yana datang kat sini. Itu saja Wani. Sampai hati awak Wani. Dia cakap nak bagi bantuan. Saya terima lah bantuan. Hantar bantuan tak ada masalah Wani. Tak salah. Ada dia tanya, khabar mak awak, sepatutnya itu yang ditanya. Khabar awak, khabar mak awak, apa khabar makcik sihat ke? Kalau ikhlas nak bagi bantuan, dia tak ada soalan macam tu. Ikhlas betul tanya Wani keadaan Wani macam mana? Okey Mak ke? Wani sihat, rumah Wani apa yang boleh dibantu. Itu orang yang ikhlas untuk bagi bantuan. Tapi kalau datang untuk promote soalan itu namanya untuk menjatuhkan nama Wani kesempatan.
sumpah demi Allah saya tak sanggup nak tengok Wani. Kita tak ada bayar satu sen pun dekat awak. Dari mulut awak Wani. Saya cakap tadi 300, 300 setengah, 200 setengah. Saya ada cakap ada bagi duit. Kalau bagi konten tu ada bagi 200 setengah, 300 setengah. Demi Allah saya ada cakap tu. Tapi kalau dia datang ni sebalik ada nak sebalik batu, mantuk-mantuk untuk menjatuhkan saya. Apalah, saya macam ni lah. Nikmat paling besar Wani ialah nikmat bila awak boleh berjalan. Nikmat paling berjalan, nikmat paling besar Allah bagi pada awak. Bila awak tak jalan. Tapi kalau awak pandai bersyukur Wani, awak tak buat benda-benda macam ni. Ya Allah, ya Wani boleh berjalan saat kami melompat-lompat tadi. Kan? Saya nak minta belas kasihan pun. Tapi saya terkilan sangat awak buat macam ni. Awak tak kalau nak ikutkan kat sini kontrak, awak boleh. Saya boleh koyak. Saya boleh koyak depan awak. Ayo. Saya boleh koyak depan awak. Saya tak marah awak Wani. Saya terkilan dengan saya yang bawa awak Wani. Saya bawa awak. Tapi awak makcik. Saya bukan nak kurang ajar dengan anak makcik. Tapi anak makcik dah melampau batas. Dia akan menjatuhkan bisnes bos saya. Orang bos saya, orang yang sepatutnya awak. Bukan saya nak suruh hancur, sepatutnya awak hormati. Tapi awak jatuhkan bos saya. Yang membantu awak untuk supaya awak boleh jaga mak awak. Saya tak cakap bos saya terlalu baik. Tapi bos saya tidak terlalu jahat. Awak ambil lagi agreement. Saya dah koyak pun. Agreement ni tak ada makna. Sebenarnya awak dah pecahkan agreement dah banyak kali dah. Awak tak buat video, awak tak buat apa semua awak. Kita tak boleh kisah pun. Saya tak nak cakap dengan awak Wani. Sebab saya tak nak nanti kan saya melukakan hati awak. Tegang awak buat kita orang macam ni Wani. Orang tu datang dekat sini adalah sebab untuk menjatuhkan bos saya, iaitu orang yang telah menolong awak, membantu mengeluarkan duit RM60,000 kos untuk merawat awak untuk berjalan supaya awak boleh menjaga mak awak. Sleep apnea yang bagi diri masa awak boleh tidur, awak sendiri pun cakap awak tidur tiba-tiba awak tak boleh, awak terlupa untuk bernafas. Doktor ada cakap awak ada sleep apnea. Saya bawa awak pergi Perawatan. dapatkan rawatan. Saya turun naik. Sediakan homestay. Awak ingat murah homestay tu kat sana? Awak tak boleh fikir Wani. Benda tu benda yang paling basic. Benda yang soalan-soalan yang untuk menjadi. Saya tak kisah. Bagi saya tak takut pun. Tak apa, rezeki saya Allah bagi tolong. Tapi saya terkilan. Awak tak tahu menghargai apa yang kita buat kepada awak. Tu je. Kita orang tak tolong Wani ke? Wani, kalau katakanlah diorang yang dapat tadi boleh membantu mengeluarkan kos RM60,000, pulangkan balik duit bos saya. Orang tolong Wani buat kita orang macam sahaja. Tak membantu saya pun tak nak cakap lebih. Nanti geram, yang salahnya saya, yang jahatnya saya. Itulah aku kesabaran. Sebab aku pernah datang kat sini, pernah jumpa Wani yang dulu yang tak boleh berjalan, yang tak boleh, yang berbau, yang tak boleh kuruskan diri langsung. Sehingga aku yang bawa dia, betapa bangganya aku bawa pergi hospital, aku yang bawa pergi, aku kan pergi jumpa doktor ni, satu hari suntuk dekat sana, dia bawa pergi cari homestay. Saya agak terkilan demi Allah. Saya kata, ya Allah, sabarkanlah aku, jangan bagi aku marah kat Wani macam adik aku sendiri. Tapi saya betul-betul tak boleh tahan bila awak menjatuhkan bos saya yang banyak membantu saya dan juga membantu awak. Saya tak boleh cakap apa. Terima kasih banyak-banyak kerana apa yang boleh buat hari ni sangat menyentuhkan hati saya. Wani tak pernah hargai kebaikan saya. Memang saya tak baik mana. Tapi takkan sikit ada kebaikan saya pada Wani. Takkan tak ada jasa saya walaupun sikit dekat Wani. Saya tak nak cakap lebih. Saya pun tak nak buat dosa. Saya minta maaf makcik. Nanti pada Wani awak nak cerita dengan saya. Awak rasa saya tak ada dunia. Awak rasa ditindas. Dan awak rasa saya tak ada orang bawa. Saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Wani pada saya. Terima kasih banyak-banyak Wani. Tak apa sikit je dari saya. Nikah tu makcik. Saya tak paksa buat konten. Tak payah buat konten saya kata. Sebab makcik tak sihat. Wani nak jaga makcik. Inilah masa. Saya cakap. Inilah masa Wani jaga makcik. Balas budi makcik. Kita ni dia pandang buruk
ke orang kata Datuk tu jahat, ambil kesempatan dengan Wani, Datuk tu tipu, boleh untuk Wani macam mana? Produk tipu apa? Tak dulu bagi saya depan kamera, belakang kamera Datuk lain. Datuk baik. Sebab dia cakap Wani, saya tahu awak boleh. Saya tahu awak boleh. Saya kebantu sebab awak boleh jalan. Dan sekarang saya boleh jalan. Aku berdiri. Maknanya aku saya ada harapan untuk bagi mak kebahagiaan. Macam zaman ni kawan-kawan bagi mak diorang kebahagiaan. Saya cakap dekat diri masa saya tak boleh jalan, bila aku boleh bagi mak bahagia macam orang lain. Tapi sekarang saya boleh jalan, saya cakap saya pun boleh bagi mak bahagia. Nikmat paling besar Wani ialah nikmat dia awak boleh berjalan. Sebenarnya saya cakap seserang. Saya rasa begitu lelah untuk saya nak bantu orang. Bila tak bantu, tak buat video, korang cakap saya tak bantu orang. Bila buat video, korang kata konten. Bila orang cuba mencedok berbagai-bagai cara menjatuhkan saya, sampai saya rasa macam ni. Adakah ini balasan yang saya dapat? Sebagai seorang usahawan, salah ke saya mempromosikan produk saya? Orang kata barang saya ni tak ada itu, tak ada ini, macam-macam kecaman kepada adik Wani yang saya sayangi, yang saya sanjungi. Saya bantu awak sebenarnya dengan niat nak bagi awak boleh membela keluarga awak, bekerja seperti orang lain. Tak kisahlah kerja kilang, kerja apa. Tapi kenapa Wani sanggup report polis? Dan yang paling pelik, kenapa Wani tak report daripada awal kedatangan kami? Dah beberapa kali kami bilang kenapa bila dah boleh berjalan Wani report. Dan inikah video yang Wani kata kami datang menyerang Wani. Saya tak nak bercakap menggunakan mulut, saya bercakap menggunakan bukti yang ada kepada rakyat Malaysia. Selepas ini berbagai-bagai lagi provokasi yang dilakukan oleh pihak sebelah sana, iaitu bekas kaki tangan saya sendiri, tujuan untuk menaikkan populariti. Dan saya tak tahu apa lagi yang mereka nak. Tetapi kepada Dek Wani, terima kasih kerana membuat balasan. Dan saya nak bagi tahu kepada pihak yang cuba menjatuhkan saya mengenai kes Wani, saya mengalu-alukan saman anda. Saya tunggu saman anda dan kita tengok siapakah yang akan disaman. Dan seterusnya kita nak isu. Rasanya terlalu banyak isu yang membangkit, lebih 20 lebih. Dan saya rasa orang yang paling layak bercakap adalah GM saya. Kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia beremosi seperti itu? Kita bagi kesempatan dua kata. Mengenai video tadi. Okey. Okay, first kenapa saya minta maaf, memang saya emosi sikit kat situ sebabnya saya agak terkilan. Sebab Datuk dah tolong Wani dan Datuk tak pernah menjanjikan kereta, rumah, tak pernah. Saya ada sepanjang proses Wani pergi buat variety semasa sebelum dan juga selepas saya ada. Dan dekat situ Datuk hanya menjanjikan awak boleh, saya akan bagi awak kurus. Saya akan usaha supaya awak boleh kurus, supaya awak boleh berjalan, awak boleh menyara keluarga awak boleh pakai kebaya. Biasalah Datuk kan, dia suka orang pakai kebaya. So dia cakap macam tu. Dalam video tu orang cakap kita orang, dia adalah raja konten. Maknanya dia dirakam masa saya datang tu. Benda tu memang dirakam, tapi kami rakam hanya untuk
simpanan kami. Nasib baik kami rakam sebab kita nak buat sebagai bukti daripada A to Z. Maknanya dia mengadu kata kami terjah rumah dia. Anda sendiri pun tengok, ada tak saya? Kalau kami nak keluarkan, dah lama dah kami akan keluarkan, tapi kami tak keluarkan. Okey, kami simpan video tu. Sampailah satu masa, saya kata saya akan keluarkan video tersebut jika terdapat segala tomahannya ataupun fitnah daripada pihak sana. So, sekarang ni kami paparkan, dia kata kami adalah raja konten yang mana kita buat provokasi kat situ. Dan saya emosi tu, saya minta maaf sebab saya terkilan. Sebab saya yang bantu dia dari A to Z dan dia buat macam tu. Okey, untuk makluman puan-puan rakyat Malaysia yang berjuta saya menengok video ni, saya rasa saya dah berada dalam bisnes kosmetik ni dah lebih daripada 10 tahun. Dan bukan gara-gara Wani je saya viral. Saya dah memang dah viral lama. Dan memang saya buat produk. Kalau tak cerita Wani, saya cerita pasal saya punya pengguna. Tak pengguna, saya cerita pasal family saya, produk saya, bobo di mana. Dan kita akan menyelitkan. Bisnes is memang saya punya bisnes. Kalau ibarat kata benda ini menjadi isu kenapa saya merakam dan sebagainya, bagi pandangan saya tidak, contohlah abang Bob tolong berlakon, kalau dia tak nak, dia boleh kata minta maaf saya tak nak. Kalau dia kata saya ada dengar dia kata ini anak lembu, ini anak manusia, bukan anak lembu, saya nak jawab satu sahaja. Kalau dah tahu tak nak buat operation, bukan Ali Sukri bin Khabarul Zaman yang buat operation, yang buat operation adalah doktor. Bukan satu doktor, beberapa orang doktor. Setuju tak? Kalau setuju, kawan-kawan saya semua tulis komen kat bawah setuju dan sharekan video ni sebanyak yang mungkin. Tanda anda berfikir secara logik. Tak ada dalam Malaysia ni nak operation ni Dr. Ali Sukri tolong tanda tangan. Tak ada. Yang tanda tangan adalah diri sendiri. Dan kalau dia kata dia tak baca agreement yang saya bagi ini adalah mustahil. Anda fikir secara logik. Boleh ke kalau kita pergi mana-mana mahkamah, mana-mana bukti, saya tak perasan, saya tak baca. Oh, nak operation perut, kesianlah dengan saya. Saya kesian dengan awak. Tapi takkanlah dekat hospital nak kena operation saya yang kena tanda tangan. So benda tu macam tak logik dan terlalu banyak persoalan, so kita kena terus istilah untuk soalan yang akan datang. Dia kata dia tak dapat report kesihatan. Okey, saya ulas ya. Dia cakap dia tak dapat report kesihatan. Saya nak tanya anda. Kalau anda ada sakit, rakyat Malaysia ada sakit, saya sakit jantung. Orang hantar saya, report tu hilang. Boleh minta ke doktor tak sendiri? Boleh. Jawab kuat-kuat. Awak bawa IC awak, boleh tak dapat report sendiri? Jawablah. Boleh. Jadi adakah masalah besar? Saya rasa macam tertanya-tanya. Saya nak report saya nak ini, bukan nak minta report solat tadika. Sebab kami, pihak kami sendiri, pihak DIHEB tidak menyimpan Kami tak ada rekod rawatan Wani dan dia disimpan oleh 1KM. Dan you all boleh minta sendiri. Dan itu bukan masalah saya. Okey, seterusnya. Okey, kita kat tu Wani takut nak menerima bantuan. Oh, Wani. Disebabkan dia kata terikat dengan kontrak. Okey. Saya rasa macam ni lah. Cakap tak nak, kita ada video, bukan video rakaman tapi video perbualan. Okey, jom kita dengar video perbualan pula. Semua kami rakam, dia jangan takut. Bukan ni. Okey, bukan apa. Sebab bila orang kata Akak, saya ada benda nak tanya akak ni. Ada orang dekat kampung saya ni, dia nak bagi bantuan kat saya. Jadi saya nak tanya akak, apa ni kalau bantuan kampung nak bagi ke, ada bantuan yang nak bantu saya ke, dia tak melanggar kontrak dengan DIHEB kan? Okey, boleh, tak ada masalah. Kalau katakan ada orang nak tolong dia, nak bantu, alhamdulillah. Sebab kita pun dah bantu dia semampu yang kita sebanyak yang mungkin lah, sebanyak yang kita termampu. So sekarang ni kita dah bagi dia kerusi, dah bagi dia coach, bagi dia train, dan alhamdulillah sekarang ni mak dia sakit dan dia boleh menjaga mak dia. Itu yang kita nak sekarang ni. Sebenarnya kita nak more tu dia dapat membantu ringankan beban mak dia. Sekarang dulu mak dia jaga dia, sekarang dia jaga mak dia. Macam itulah. Kalau ada orang nak buat minta bantuan apa semua boleh, bagi je, tak ada masalah pun, tak ada langgar kontrak pun. Yang ini adalah perbualan antara ini adalah antara staff saya. Okey, staff saya yang berurusan dengan dia dan
perbualan ni adalah antara staf saya dengan dia. Dan staf saya rujuk kepada saya, adakah melanggar, sebab dia tanya adakah melanggar kontrak kalau orang nak bagi bantuan. Saya kata bantuan tak ada masalah. Saya tidak pernah menghalang dia untuk menerima bantuan. Kami tidak pernah menghalang adik Wani untuk menerima mana-mana bantuan daripada siapa-siapa pun. Okey, bagi Puan Amal. Okey, Puan Amal. Tak better habiskan dulu. Dah. Belum habis. Jawapan sama. Oh, okey. So, selain itu, saya nak beri penekanan kat sini. Dah habis dah? Dah habis. Saya rasa ini persoalan kami dan kami ingin menanya orang yang lebih pakar lah dalam bidang ni, iaitu Tuan Kamal. Assalamualaikum sahabat. Sebelum saya address ini, saya cuma nak beritahu pada kawan-kawan, kenalan-kenalan saya yang hantar mesej. Dia orang mahal, dia tak ada duit, siapa yang ikhlas berjuang dia boleh bersama dengan dia. Saya address di sini dulu lah. Saya cuma nak beritahu kawan-kawan kat luar sana, saya tak berminat apa nak gaduh sana gaduh sini ya. Apabila dua orang bertenaga, fungsi kita ialah mendamaikan. Okey. Jadi di sini saya kenal Syah, saya kenal Gempur tu masa mula-mula dia buat tu kan. Gempur tu masa mula-mula buat, itulah pelibatan saya. Datang jumpa kata nak buat satu gerakan platform untuk membanteras penipuan terancam. Minta pendapat saya. Saya menganalisis jenayah. Jadi ramai orang datang minta apa pandangan kita, bagi kita sokong apa-apa yang nak buat untuk kebajikan masyarakat, untuk orang ramai. Di situlah awal pelibatan saya. Kemudian daripada sini, saya pun nak cakap ni. Datuk ada bayar saya ke tak? Saya bagi tahu depan-depan ya, saya tak bayar walaupun 1 sen. Sebab saya ni bukan saja lah ya, pihak-pihak yang mengenai saya ni dah hantar SBRM, dah hantar JKN, KKM, semua dibantu sampai pengawasan hidup saya, dan tuan dia sendiri tidak ada memenangkan sesiapa. Dan saya tak bayar walaupun 1 sen kepada sesiapa, termasuk tuan. Dan saya berterima kasih kepada tuan ni untuk orang kata memperbaiki. Saya sendiri nak berjumpa dengan pihak belah sana. Apa salah saya? Janganlah bayar-bayar, jumpa face to face. Dan tuan ni kata orang ni sekian nak memperbaikan keadaan. Itu saja. Dan saya tak ada bayar 10 sen pun kepada Tuan Kamal. Kalau 10 sen pun tak ada, 20 sen pun tak ada lah ya. Jangan kata juta. Jadi saya kena letak dalam perspektif. Saya letak bukan kerana dia bayar ke apa, tidak. Jadi saya tak berminat itu. Yang saya minat ialah fakta dan kebenaran. Kerana apa? Satu petisi ini dibuat secara terbuka. Siapa-siapa boleh datang, baiklah. Saya kata kalau perlukan penjelasan supaya ada orang yang tak jelas sebenarnya apa fungsi Gempur. Kemudian tu bila penipuan terancam ni kita agree, kemudian ada satu ketika di mana apa yang dibuat itu tidak konsisten. Bila tidak konsisten, kami sepakat sebagai kata yang ini kena buat secara individu lah, tak boleh buat secara kumpulan, sebab ini bukan kes macam scammer besar dan sebagainya ya. Ini bukan adik kanamnya. Jadi you nak buat, you buat secara personal. Jadi Syah daripada viral kini ini dia buat secara personal. Dari semasa ke semasa dia minta juga bantuan saya, pandangan saya, dan saya bagi pandangan. Saya kata kalau you nak buat ini, begini. Okeylah. Tibalah kepada satu ketika wujudnya kes Wani ini. Okay. Saya dengar, betul. Dan kita boleh percaya. Ini sifat orang semua akan percaya. Okay. Tetapi kita mesti mempunyai pemikiran yang terbuka. Kita mesti menyelidik dulu maklumat yang dibagi. Sebab kualiti maklumat ini yang akan menyebabkan sama ada kisah ini betul ataupun tidak. Saya dah 20 tahun, saya dah tahu dah tengok orang macam mana ni punya kelibat perangai apa semua. Saya tak mau terpalit dengan kontroversi. Semua orang tahu yang saya akan cakap benda yang betul lah. Baik. Bila jadi isu ni, dia cakap, Wani cakap macam ni, saya pun mula-mula kata, iyalah ni kalau betul ni kadang-kadang memang betul dia teranaya lah. Ya, Tuan Kamal jumpa saya betul dengan cara cakap buat lah. Ngomong lah, tanya balik. Ini Alex Sukri ni baru 2 kali kita jumpa tu. Kejap lagi saya cerita tarikh pertama saya jumpa dia 21 November. Ini hari ni tarikh kedua. Sebelum ni saya kenal dia.
Saya pun kadang-kadang menyampah dia kedik juga, tapi benda betul kita kena cakap betul, minta maaf kan. Benda betul kita cakap betul. Saya macam you orang, ini cerita betul, minta maaf kan. Jadi neutral. Bila bawa kes Wani tu, saya tengok, ini dah lain. Kemudian bekas-bekas pekerja Datuk pun ada di belakang. Feed information tu datang daripada situ. Bagaimana dia mencorakkan apa semua. Tetapi dengan pengalaman saya tu, saya kerja wartawan. Sebelum anda semua ada yang belum lahir pun saya kerja wartawan, jurugambar lagi kan. Kemudian baru saya masuk perkhidmatan keselamatan. Di situ saya pun ada buat siasatan. Jadi bila kita nak menyiasat, kita kena dengar dua pihak. Semua sekali orang akan dengar dua pihak depan. Jadi bila dia kata dia mula saya curiga tu. Bila kejadian tu, Wani kata macam ini, dia orang campak kontrak, campak kat muka apa semua. Ni cerita bagi kat saya ni. Bagi saya, it's still hearsay. You kata dia campak. Dia saya percaya. Mana kontrak tu? Ni saat pertama yang saya ragu. Bila saya kata, mana kontrak tu? Dia dah koyak bawa balik. Dah bawa balik Dah bawa balik. Okay, kontrak tu tak ada, dia dah bawa balik. Okay, fine. 3 hari lepas tu, tiba-tiba kontrak tu wujud balik. Okay. So, kata macam mana? Dia dapat kontrak daripada mana? Saya tanya kepada Syah. Dia kata dapat daripada Wani. Macam mana Wani 3 hari lepas bila tanya tak ada? Dia kata dia terlupa. Okay. Now I have my doubt. Ni saya ragu. Kemudian ada seorang lagi kawan saya nama Mahmud. Sama juga, kita diberi naratif bahawa keadaan ini adalah pada dasar dan sehinggalah Mahmud telefon sendiri kepada Wani dan memaklumkan cara kumpulan. Wani cuma nak satu, dilepaskan daripada kontrak. Kita ni lain ni. Sampai bila Mahmud bekas ahli juga dalam tu, dia cakap, saya telefon Wani kata dia nak lepaskan kontrak ni, yang lain-lain berjela-jela ni tak ada pun. Bila ni dia bawa to the table, kami semua, pada masa itu berlaku pencanggahan. 2 hari lepas tu baru kata okey lah, bermakna betul lah apa yang Wani nak tu. Tak apalah, perjuangkan apa yang dia nak sahaja. Okay. So, you orang tak tahu kan pasal apa yang dia nak awalnya. So now kita fast forward. 1 hari bila dapat maklumat ni, saya selaku yang bertanggungjawab, yang ada pengalaman ni, saya pun kontak seorang kenalan kita kenal orang tu, dan kami berdua berjumpa. Saya masuk kek-wat lah. Nyampak betul. Tak ada cakap baik marah terus. Tak ada Sri ada Sri. Tak ada. Saya masuk macam mana? Saya ni nak natural nak neutral. Saya tak peduli you betul ke, siapa salah ke, siapa betul, saya nak tengok fakta. Itu je pegangan saya. Okay? So dia pun tunjuk. Saya kata saya examine all evidence yang dia bagi. Satu, dia cakap macam ni, show me otherwise. Jadi dari situ kita boleh membuat tanggapan bahawa maklumat yang dibagi itu tidak berasas. Apa yang disampaikan tu credibility-nya tak ada. Sama ada telah disaring atau dibentuk bagi menyatakan keadaannya adalah seperti ini, sedangkan realitinya tidak begitu. Jadi kita fast forward lagi sekali. Habis 21 bulan, saya ada bukti 21 bulan jumpa. Ada envelope dalam beg saya tu, tarik. Sebab saya tengok rakaman tu dengan penuh. Kan ada orang cakap tu dah edit, yang mana bagus untuk dia, itu dah dipakai. Ni, saya nak beritahu, saya tengok rakaman penuh. Yang you tengok tadi perhaps is edited, tapi dia penuh adalah consistent dengan apa yang ada sana. So dengan pengetahuan itu, pada 29, kalau saya tak silap, saya kena rujuk tarikh, 27 atau 29. You have to know this because it's very important and critical dalam ini. Okay, pada 27 hari bulan dari Jumaat jam 4.41, saya pergi berjumpa dengan saudara Syah Baidal Kini dan isterinya Dato'. Sebab dari hasil perbualan dengan Dato' Alif Sukri, bila saya nyatakan sebenarnya apa yang Wani perlukan, dia nakkan ialah dilepaskan dari kontrak. Jadi bila kita berbincang, ada ruang untuk itu berlaku. Dato' Alif kata, bawa lah dia orang datang semua sini, kita bincang. Tak ada masalah, dia kata. Tak kisah kalau itu yang tak ada masalah. Dan kontrak habis apa sebenarnya? Dah, itu dia. Baik, saya beritahu Syah apa yang hasil perbualan dengan Dato' Alif Sukri. Kita cakap dengan Tuan yang kami bersedia untuk berjumpa. Ada kan kita cakap berjumpa. Tetapi this is where tadi saya beritahu.
Dia cakap, okey boleh jumpa, tak ada masalah, bawa lah dia orang jumpa, kita bincang baik-baik kan, kita selesai kalau itu yang dia nak, tak ada masalah. Baik, saya beritahu tu, 2 jam saya duduk di situlah, restoran tu. Kita beritahu keadaan sebenar, beritahu. Sehinggalah persetujuan dicapai, kalau itu objektif yang terbaik untuk Wani, okey, kan? Bolehlah, apalah, setujulah untuk diselesaikan macam itu. Bahkan, ini ya, dengar baik-baik. Bahkan, saya beritahu, kalau besok dah selesai, untuk semua pihak, baik cakap macam ini je, alhamdulillah dah selesai, selamat maju jaya. Baik lagi ni setuju, kan? Okey, kita boleh letak semua pihak. Jadi nampak cantiklah konflik resolution tu. Wani dapat apa dia nak dan semua orang reputasi bagus. Hari Jumaat baru ni saya pergi ke kerja. Habis meeting saya tengok dalam grup gempur ni, WhatsApp ni. Ya, saya penasihat dia. Masa tu saya tengok-tengok. Saya kata apa hal ni? Kenapa PC macam ni? Jadi saya tanya kepada salah seorang dalam tu. Saya kata, untuk tanda identifikasi saya kata I je lah. Saya tanya, siapa buat PC ni? Kenapa jadi macam ni? Dia kata tak tahu, sebab dia orang yang handle PC ni. Saya cuma organize, tapi cara handle. Saya tanya Syah sendiri pun, ni PC ni kenapa? Why? You know why kenapa saya tanya? PC dibuat berapa bulan? 27 hari bulan. Okay? You dah tahu ada penyelesaian. So saya orang bodoh ke? Bodoh ke saya? You guna, saya pergi jumpa nak selesaikan konflik apa. You explore saya ke? Saya tak pandang macam tu lah. Tetapi bila you dah tahu ada jalan penyelesaian untuk klien you dah tahu dah, ya? You dah setuju dah, tiba-tiba you buat PC seolah-olah tak ada apalah, tak ada effort daripada Alex Supri ni nak selesaikan ni. Oh, ini tak betul. Faktanya, ya, 4 hari bulan, 27 hari bulan tersebut, dia dah tahu dah masalah ni selesai. Tapi kalau you tengok PC tu, you tengok kan, apa cakap dalam tu? Kita nak minta 2 Datuk, ini kita nak selesaikan, lepaskan Wani daripada kontrak dan kita nak minta pampasan. Come on. You dah tahu lebih awal dia setuju, kenapa you buat PC macam tu? You seolah membentuk persepsi bahawa ni bertepuk kena salah selalu. Kalau tak, ni raja konten ni yang tulis raja konten tu ni lah, okay? Raja konten ni lah, ini dia memang kaki drama lah apa semua gini. Kalau you jujur, tak perlu pun PC tu, sebab klien you dah dapat apa nak. So pada masa itu saya bertanya, Gempur ni perjuangan apa? You bela klien you pula emosi you. Saya secara jujurnya saya tak tahu apa maksud grup Gempur, saya tak tahu mereka siapa yang terlibat, dan saya hanya tahu ada bekas kaki tangan saya ni, dia ni berniaga dan nak populariti, sanggup menunjuk semua. You tak boleh cakap tu. Tak boleh, saya boleh. Okay? You tak boleh. Okay. You boleh cakap setakat bekas kaki tangan. Saya boleh namakan dia. Okay? Nama siapa? Nama siapa? Saya tak pernah jumpa, tapi kita tahu dalam tu maklumat dia beritahu saya Mel kata macam ini. Tak tahu Mel Gibson ke kan? Tapi kalau ikut dalam tu Melati lah. Ada 2-3 karakter lagi, semua bekas-bekas tu. Dan saya pesan pada kenalan saya pesan pada Syah. Saya kata Syah, kalau you nak jadi penyiasat, you jangan dekat sangat dengan subject matter you. Bila you dekat, emosi you akan terganggu. Sebab dia akan influence the dynamic. Exactly apa yang saya cakap berlaku. You tak boleh terima keterangan tu, you kena selidik. Dan sebab itu bila saya datang, saya tengok all the evidence. Saya kata hari ini saya kena beritahu fakta dia. Apa yang anda lihat, bagi saya dengan pengalaman saya kata credibility itu diragui lah. Bila hari ini you kata dengan saya kontrak tak ada, 3 hari lepas tu muncul, you lupa, very convenient. Okay? Lepas tu bila lagi berlaku laporan polis tu, pada 13 hari bulan sekian datang, kemudian marah saya, saya takut terjadi apa-apa hal. Boom. Tak puas hati, repeat balik pada 19 hari bulan, report 19 hari bulan tulis pada 13 hari bulan gini. Datin Syahida, Kristina, Bab Alif Supri. Okay? And do you know kat bawah tu tulis apa? Ada benda yang tak konsisten dengan report itu. Harap-harap jangan kena report palsu lah. Sebab dalam tu ada benda yang disebut yang tak betul, tak konsisten.
Faham tuan? Sebab rakaman yang anda lihat tadi memaparkan sebaliknya. Okay? You cerita kat saya, dia campak kat muka. Bila saya examine the evidence penuh, tak ada orang campak, letak macam ni. So, what kind of things yang berlaku? Daripada situ, sekejap kita tengok. Saya pun tahu Presiden netizen negara pun cakap benda yang sama dekat situ kan. Jangan manipulate orang apa semua. So, this is where pelibatan saya untuk memberi pencerahan bahawa ini adalah tindakan individu dan bukan tindakan kumpulan gempur. Petang dan malam pada hari yang sama, Jumaat baru ini 4 November, saya telah meninggalkan grup itu. Saya kata sehingga you sedia bekerja secara profesional dan rasional, okay, then saya akan mempertimbangkan semula lah. Ya, ini keadaannya. Jadi kita fact dengan fiction adalah dua perkara yang berbeza. Okay? Mungkin ada orang terlampau marah kepada Dato' Sri Ali Shukri ni, kan? Sehingga kita kadang-kadang kelabu dengan fakta. So nasihat saya, anda nilailah sendiri apa yang hari ini, nilai sendiri quality of the evidence, apa yang saya sampaikan, anda pertimbanglah sendiri, kan? Apa itu kebenaran, bukan siapa salah, siapa betul, yang mana satu kebenaran. Saya meletak dalam naratif supaya anda tahu, supaya kita semua jangan diperbodohkan. Okay? Tak kisahlah siapa nak bodohkan kita, tapi jangan diperbodohkan kerana fakta adalah segalanya. Okey, ada Tuan, soalan? Tuan, okey, dari penerangan tuan tu ada boleh dikatakan wanita sendiri dieksploitasi untuk disensasikan oleh pihak ketiga. Adakah benda tu yang tuan cuba sampaikan? Sama ada motif untuk dieksploitasi atau tidak, ya. Setiap media, saluran media mempunyai kaedahnya sendiri, ya. Kalau you kata dalam bentuk eksploitasi, ada tak dia? Saya fikir pada satu ketika, saya fikir, ya, kita atau orang ini ataupun kumpulan ini sedang mengeksploitasi wanita. Pada satu ketika, masa saya syak credibility maklumat tu, saya kata jangan sampai kita pula dieksploitasi oleh wanita. You know, because you boleh cakap ini dia pecah rumah, tetapi kita mesti periksa faktanya. Akta keterangan bom, ya, memberitahu keadaannya begini. You tidak boleh menggunakan undang-undang hanya berpihak pada you. You tidak boleh menggunakan perisai agama, doa orang-orang yang dizalimi, kan, Allah akan makbulkan. So apa kata, takkan you melihat dia saja layak. Kalau misal ada orang sedang dizalimi dan dia mendapat perlindungan Tuhan, doa dia makbul, bukankah kita sedang menyaksikannya juga? You tak boleh petik agama tu sikit-sikit yang mana melindungi you. You kena lihat betul-betul. Jadi itulah, saya tahu kadang-kadang ditulis saya tu adalah tepias-tepias. Sehingga hari ini, kita maaf, ini for the record, sehingga hari ini, sehingga ada bukti lain yang mengatakan otherwise, apa yang ditulis dalam tu, it's about you. Jadi saya cakap, sama lah, tapi saya cakap benda yang betul. Pada pandangan saya, opinion saya, apa yang tulis di viral kini itu, sehingga ada bukti lain yang membuktikan itu adalah individu lain, apa yang ditulis dalam tu, raja konten ini drama. Kenapa dia sebut saya? Saya tak kenal siapa dia. Ini saya tak tanya dia kenapa dia tak suka lah. Tapi itu saya kata tadi tu, mungkin like you said tadi lah, ada orang ada strategi dia untuk melariskan, ada yang ini. Tetapi bila you menyiasat, you perlu teliti dan you perlu dia terus. Dan itu yang berlaku pada saya. Bukan saya tinggalkan kawan saya, mereka bagus, mereka boleh lagi dibimbing. Tetapi bila tersilap jalan seperti ini, anda sendiri tahu, anda semua wartawan, kan? Saya bekas wartawan, kita ada etik kita sendiri. Dan kalau belum sampai ketika, berhati-hatilah bila menulis. Sebab ia boleh mendatangkan persepsi yang berbeza. Satu, naratif yang salah. Dua, dan berisiko tindakan undang-undang boleh diambil pada kita. Adakah saya telah menjawabnya? Ada soalan untuk saya? Okay, ada soalan untuk Dato'? Ya. Ada. Datuk, okey, so apa tindakan susulan Datuk selepas ini? Sebab Datuk dah bagi ini kan statement dalam you punya IG sebelum ni. So you kata hari ni you akan cakap apa you punya statement? Okey, tentunya saya nak sekali berterima kasih kepada Tuan Kamal. Sebenarnya Tuan Kamal ini saya nak jumpa adalah secara kebetulan
Tuan ingin mendengar kedua-dua belah pihak. Mungkin you all terkejut kenapa kemunculan Tuan Kamal. Dan Tuan Kamal ni adalah salah satu kumpulan yang Tuan Kamal bagi tahu tadi, iaitu kumpulan Gempur. Dan saya sendiri tak tahu tentang kewujudan kumpulan ini untuk apa. Dan saya pun tidak kenal mana-mana page yang tak nak sebut nama page yang tersebut. Dan saya rasa saya pun tak nak jelas benda tu, biar Lois saya akan buat tindakan. Dan biarlah Lois saya akan buat tindakan tersebut. Dan secara jujurnya saya tak nak bergaduh dengan orang. Saya amat menyayangi semua orang yang saya jumpa. Sebab bagi saya tak tahu kemungkinan saya akan mati. So saya tak nak tinggalkan benda-benda yang tak elok kepada masyarakat. Saya pun dah tua, saya dah 33 tahun. Dan dengan kesimpulan yang ada ni sebenarnya secara terang-terang ini bukan untuk dia telah menentukan perniagaan saya. Dan saya rasa saya sedar saya bukanlah kegemaran rakyat Malaysia seperti Abid Liu kan. Saya ni orang-orang yang sering dikecam, tetapi kalau ada yang tak puas hati dengan saya, dan saya tahu grup ini ada segerombolan yang cuba menjatuhkan saya dalam berbagai aspek. Saya nak beritahu saya telah diserbu oleh baru-baru ni daripada JKM mengatakan saya ni simpan anak bawah tanah. Pengarah datang cek, cantik bawah tanah awak, cantik bawah tanah awak ya, rekod ada rumah. Lagi sambung je. Bila dapat maklumat mengatakan anak salah seorang anak yang peliharaan Binah tu diletak di bawah tanah, tidur sana terbiar, right? Saya kan dalam grup dulu, so saya dapat dulu nak beritahu ini. Dan apa tindakan international, dan I alert kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Petaling. Baik, ya saya beritahu, you dah siasat ni, dah kita pernah siasat, Pegawai Pelindung pernah datang, kita pernah siasat, okey, ni, saya kata ya, Puan dah check sini, verify semua sekali, very small lah. Sebab benda ni saya fikir dia akan meletup, okay? Jadi fikir, sebab itu dia datang. Dia datang Malaysia kan? Saya tak ada apa nak suruh, memang itulah proses kita kalau dapat satu maklumat. Selidik, selidik dulu, cakap tolong selidik ni betul tak dia dah buat dia. Sebab katanya tak ada ambil tindakan. Alamak, Kamal Effendi pun takkan kau cakap sini aku tu bos saya bodoh lah kan. Jadi okey, tolong Jabatan Kebajikan Masyarakat tolong tengok ni file cukup tak, kenapa dulu kalau ada kes ni kenapa tak charge ni, kenapa ini apa semua, dan dia telah siasat. Jadi kita boleh cakap, saya boleh cakap Bob tak handsome contoh, tapi apa ukuran handsome? Pada mata saya tak handsome, tapi mungkin pada mata orang lain handsome. Samalah bila satu siasatan, pada mata ini salah, tetapi kita ada criminal law system, kita ada criminal justice system, kita ada standard of proof, kita ada chain of evidence. Betul? Jadi semua tu kena konsisten supaya informasi tadi ataupun evidence tadi pun tidak dapat batalkan. Maksudnya dia memang solid evidence, ya. Itu dia. Terima kasih oleh Kamal Effendi. Dan ini saya maklumkan sekali ya, saya tidak bayar walaupun 1 sen kepada Kamal Effendi. Macam saya cakap, dia datang sendiri untuk menyelesaikan kedua-dua pihak, dan saya willing untuk berjumpa. Wani Comel bagi tahu nak berjumpa kena ada banyak wartawan. Takut juga wartawan ni nak ambil cerita-cerita sensasi, selebriti ya. Tapi kalau nak jumpa, saya boleh nak berjumpa. Sebab bagi saya tak ada masalah sebenarnya untuk boleh baca ke? Boleh. Saya macam besar je. Terbaik je. Saya tak pernah nanya so good job apa yang difitnah atas saya. Sebab nama saya dan all my posting, you cakap pasal Alif, you need to know where did I put his name over my posting. Okay. Kenapa tak nak reply saya be professional? Aku tengah press conference pun nak reply macam mana ni? Dia tak boleh lah, saya reply direct lah kan. You cakap saya fitnah orang, prove to me where is the content that is put his name in the posting. Tuan Kamal? Ini Syah, ya, viral gini. Inilah orang yang dihormati mengkhianati saya. Malam tadi dia dah tulis saya khianati dia. Ini dia cakap tadi, Syah dengan Kuning. Okey, kan saya cakap tadi, tegang tak? Faham tak apa saya cakap? Saya punya pemahaman, sehingga ada bukti lain yang membatalkannya atau menafikannya, ya, saya punya pandangan, apa yang dituliskan tu adalah bercakap tentang apa? Al-Fikri.
Saya cakap sehingga ada bukti lain yang membatalkannya, yang membuktikannya, to prove otherwise. In my opinion, in my view, that is about Alif Syukri. When you say SPRM, when you say pasal saya tetap bawa boka, ini bayar polis. Ini satu penghinaan, mintalah polis siasat juga. Oh, ini dah settle lah dengan polis. Ni settle dengan polis. Ini bukan tuju pada saya, bukan tu. Ini yang malam tadi tulis pengkhianat dulu kawan. Sejak bila berkata benar itu adalah pengkhianat? Cuba beritahu saya. 1 + 1 5 ke? Salah ke kalau saya cakap 1 + 1 2? Saya fikir kalau rakyat Malaysia semua boleh teliti kedudukan yang sebenar, anda pertimbangkan apa yang betul, jadi rakan saya Syah, belajar Syah, yang tadi bagi mesej saya anda bagus, tapi perlu perbaiki beberapa aspek lagi untuk menjadi seorang wartawan. Sebab skill wartawan ni kita belajar. Okey, kita balik kepada Q&A. Ada lagi soalan? Adakah lepas ni Datuk akan ambil apa tindakan kepada Wani ataupun sebab kesian kat dia? Okey, sebenarnya saya rasa tindakan ni sebenarnya subjektif. Sebab saya tahu tujuan utama dia akan ada lagi. So apa yang saya nak share kepada anda semua, selepas ini mana-mana mereka yang tidak berpuas hati kepada saya boleh berjumpa dengan saya sendiri, berbincang dengan saya sendiri. Sebab lepas dia akan korek lagi dan saya ingin war-warkan kepada anda, saya telah dicek oleh LHDN, oleh Immigration, oleh JKM dan SPRM. Dan anda bayangkan kalau satu kes ini baru JKM, saya bukan jumpa JKM je, saya jumpa doktor, pakar sakit jiwa, pakar kanak-kanak, polis, dan saya telah melalui fasa-fasa itu. SPRM, saya di escort lebih daripada 25 orang cek saya punya rumah, cek keliling rumah saya, bawah tanah, atas, aset saya dicek oleh LHDN, berapa ratus juta dia semua telah dicek. Dan mereka telah membuat siasatan kepada saya tanpa saya membayar 1 sen pun. Dan anda bayangkan, boleh ke saya nak bayar doktor, saya bayar. Jumpa Kamil Effendi, saya bayar. Jumpa SPRM, saya bayar. Saya ni bukan orang yang hebat mana nak membayar orang. Kalau saya tertangkap bayar orang, apa yang terjadi kepada saya? Dan saya akan mengambil tindakan dan biar oleh saya bercakap. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makluman semua, saya difahamkan PC pada 4 bulan Disember yang lepas 4 Disember yang lepas ada mempertikaikan tentang perjanjian, yang mana perjanjian tersebut juga dirujuk dan ditunjukkan semasa PC. Jadi untuk makluman, setakat ini pihak syarikat, pihak Datuk, pihak tim dan kita semua tidak akan menjawab satu persatu kepada klausa-klausa yang ada di dalam perjanjian tersebut, memandangkan sebelum perjanjian tersebut ditandatangani dan disetujui oleh semua pihak, telah pun diniatkan oleh pihak-pihak sebelum itu untuk memasukkan satu klausa yang berkaitan dengan kerahsiaan. Kenapa tujuan diwujudkan klausa berkenaan kerahsiaan ini? Inilah antaranya kita tak nak ada salah faham, antaranya kita tak nak ada wujudan fitnah. Ini antara kenapa perkara tersebut dimasukkan di dalam perjanjian sebelum pihak-pihak menandatangani perjanjian tersebut. Jadi bila dah ditandatangani dan dimeterai perjanjian tersebut, kita tak nak sentuh lagi dah, sebab masing-masing telah pun mempunyai persetujuan kepada siap terma dan kandungan. Untuk ulasan berkenaan dengan mempertikaikan kandungan perjanjian tersebut, saya rasa pihak yang boleh kita rujuk untuk menentukan sama mana perjanjian tersebut sah, boleh dikuatkuasakan dari segi perundangan dia, ataupun boleh mengikat pihak-pihak ni adalah mahkamah. Jadi langkah seterusnya, sebagaimana menjawab kepada soalan puan tadi, pihak kami telah pun bersedia dengan beberapa langkah-langkah perundangan dan juga tindakan-tindakan yang akan diambil. Memandangkan sekarang ini pun pihak kami telah menjalankan beberapa proses perundangan yang berkaitan dengan pihak syarikat. Jadi untuk maklumat semua, mungkin ada yang hairan kenapa pihak kami tidak menyentuh kepada terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Jawapan dia adalah bahawa pihak kami tidak mahu
apa yang telah disetujui dan juga apa yang telah dimeteraikan dilanggar ataupun diganggu gugat oleh mana-mana pihak. Walaupun kita ada kebebasan untuk melakukan yang sedemikian, tetapi ruang lingkup dia adalah masih lagi terikat dengan perjanjian tersebut. Inilah perjanjian yang mana membangkitkan satu hubungan antara pihak syarikat dengan Wani yang menjadi pertikaian ataupun rujukan ataupun tujuan untuk kita PC pada hari ini. Jadi diulangkan sekali lagi, sekiranya ada mana-mana pihak yang ingin mempertikaikan perjanjian tersebut, baik kita pertikaikan dan minta klarifikasi daripada mahkamah, ataupun paling kurang pun kita jumpa dulu, jangan terus nak viralkan. Itu yang kita punya maklumat setakat inilah. Datuk, mengenai tuntutan Wani nak tamatkan kontrak lebih awal, lepas tu duit yang dijanjikan, kereta, rumah dan everything tu macam mana, apa yang Datuk akan buat? Okey, sebenarnya saya memang tidak ada menjanjikan kereta, rumah dan sebagainya, dan untuk makluman anda, konten yang dibuat itu sendiri adalah daripada site saya sendiri. Kebanyakannya adalah daripada site saya. Dan saya memang tidak ada menjanjikan kereta, rumah dan sebagainya. Kalau anda tengok kat video dan dalam agreement saya sendiri, kalau betul ada saya bagi minta kereta, ada bagi rumah, fight kat mahkamah. Kita ada hakim, kita ada mahkamah. Dan tuntutan yang dibuat bernilai ratusan ribu, saya tidak takut dan juga gentar untuk kita fight dekat mahkamah sebab saya tidak melakukan sebarang kesalahan. Dan kalau saya salah, biar hakim yang memutuskan. Dan kalau kita contohlah kuasa duit 3,000, adakah yang dibaca itu penuh? Kalau saya nak bagi tahu lah sikit dalam agreement itu, sebenarnya tak banyak, tapi saya cerita sedikit. Dia bagi tahu kena bagi duit 3,000. Sebenarnya dekat situ tertulis atas ihsan saya, bergantung kepada saya dan saya layak untuk memberi ataupun tidak kepada Wani. Itu adalah hak saya. Atas dalam ihsan saya tulis kat situ. Dan saya tidak menulis kat situ, saya mesti membagi dia. Sebab tu saya sedang nak menunggu pihak di sana untuk menyaman kami. Dan pihak kami willing untuk berjumpa sebenarnya secara baik. Kalau dia jumpa, contohlah seminggu dah hantar, kami nak berjumpa, boleh tak kami dari pihak A, saya tak sebut nama pihak mana. Okey, jumpa. Saya jumpa, jangan terus buat fisik. Ini saya dapat tak sampai 2 jam, 1 jam. Surat sampai surat lawyer. Tak sampai 1 jam fisik. Syahadu Allah, terkejutnya. Ini ke benda yang anda ingin orang kata lakukan? Bila you all kata nak membantu orang, bantulah. Bukannya kita nak mewujudkan pergaduhan, perbalahan. Dan secara yang saya pelik ni, yang saya muskil ni, you all boleh check kat Instagram saya, dah nak dekat hampir setengah tahun saya tak post pasal Wani dah. Dan saya pun dah memfokuskan produk yang lain. Dan sebelum kewujudan Wani pun, saya memang ada meletakkan testimoni saya yang lain. Itu yang saya nak kedepankan. Okey, Saya cakap, you koyak tu sebab benda tu dah tak valid, sebab dia tak buat. So benda dia sekarang ni perjanjian tu valid atau tidak sebenarnya? Dia macam ni, perjanjian tersebut dia ada buat beberapa salinan. Jadi masing-masingnya akan mendapat satu salinan. Jadi kalau satu dah dikoyak pun, dia ada lagi beberapa salinan yang mana kita simpan untuk setiap pihak. Jadi masing-masing akan mendapat satu salinan untuk rujukan dan juga penggunaan dan juga pemakaian dia di masa depan kalau kita nak gunakan. Sebab apa-apa pun yang berlaku untuk mengemukakan apa-apa tuntutan, ianya kena balik kepada perjanjian tersebut. Jadi masing-masing dah disediakan pun salinan masing-masing. Jadi kita tak perlu, kalau kata hilang satu pun dia ada lagi. Okey, nak tanya soalan satu. Saya jawab. Sorry, saya jawab dulu. Kalau betul dalam agreement tersebut, okey saya nak tanyalah, kalau nak bagi kereta, nak bagi rumah, nak bantu keluarga, benda ni makan juta kan? Makan duit banyak. Logik tak ada dimaksudkan dalam agreement? Logik ke tak logik? Jawab. Netizen semua jawab. Mesti ada dalam agreement. Jadi kalau betul ada tu dalam agreement, saya bagi. Jadi tapi nasihat saya kepada adik Wani, janganlah kata saya tak perasan. Saya tak perasan, saya main sign je. Tak ada dalam kehidupan ni, saya tersign je. Tak kalau orang open perut, saya tak perasan, saya tersign. Bila you dah sign, bermaksud persetujuan dan anda telah baca.
Jadi saya nak war-warkan di sini, saya akan bagi apa sahaja yang termaktub di dalam agreement saya. Dan kereta, rumah, bantu keluarga bukan, dan saya bukan pusat kebajikan masyarakat. Dan setahu saya, Wani telah mendapat bantuan yang banyak daripada rumah yang kecil ke apa, itu bukan tanggungjawab saya. Saya ulang balik, saya bukan pusat zakat dia, saya bayar kat pusat zakat Selangor tu alhamdulillah lah berjuta saya bayar. Tapi dia akan agihkan kepada pihak Selangor. Kak Faham pun ada bantuan-bantuan dia. Dan agreement itu dia ada salinan, dia boleh baca. Kalau baca separuh je memanglah saya kata pemberian ini adalah atas belas kaki saya. Budi bicara saya dah tertulis. Dan saya ingin maklumkan, dia bagi tahu 300, 400. Saya bagi itu adalah wang, ya, zakat saya kepada dia. Dan saya bukan bagi dia je, saya bagi mak dia. Dan tolong kira balik jumlah berapa bulan dia duduk kat sudi untuk saya, kos yang saya bayar, chef yang saya bayar, lepas tu pekerja yang saya hantar, dan pekerja yang memutar-mutar saya ini adalah pekerja yang menjaga beliau. Pekerja ini hanya ingin menaikkan rating, publicity, dan saya ingin menyeru kepada anda semua, saya minta maaf. Tak kisah nama A ke nama B ke nama C, saya tak nak gaduh dengan orang, saya minta maaf, tak kisahlah. Sesiapa yang ada yang tak puas hati dengan saya, pampasan saya telah bayar. Dan report Jabatan Buruh, kami dah bayar. Tak puas hati, jumpa ke depan. Tak perlu nak viral, tak perlu nak saya nak berjumpa dengan anda. Sebab saya rasa wartawan-wartawan yang ada dekat sini hanya nak cerita yang panas untuk kita sesama Melayu bergaduh. Apa guna kita bergaduh sesama Melayu? Saya faham masalah COVID ni, ekonomi teruk, kita akan terjejas semua. Saya melalui benda yang sama. Tapi jangan gara-gara nak naik rating, nak buat IG fed up RM20, RM30, ini bukan caranya. Kalau tak ada duit, tak ada cukup, saya tak ada duit, saya minta zakat, ada duit tak? Saya akan cakap, minta zakat boleh sekadar yang saya mampu. Cakap tak ada duit, jangan nak meraih publicity seperti ini. Okey, ya tuan. Masa PCR itu pihak lawyer di sebelah sana dia ada kata bila dia baca kandungan kontrak itu dikatakan berat sebelah dan kontrak itu lebih memihak kepada Datuk Seri Alif. So apa komen lawyer sendiri? Sekali lagi lah saya ulang balik. Perjanjian adalah mengikat pihak selagi mana ianya masih berkuat kuasa. Dan sebab tu saya ulang balik sekali lagi, pihak yang boleh kita buat kedudukan untuk menentukan sama ada perjanjian tersebut sah ke tak sah, boleh dikuatkuasakan, valid berat sebelah, ini kerja kita akan refer kepada mahkamah. Mahkamah akan tentukan. Sebab apa yang paling penting adalah bahawa kontrak tersebut ataupun perjanjian tersebut adalah mengikat pihak-pihak dan terma-terma yang terkandung di dalam dia. Ini yang kita kena faham konsep tersebut. Jadi kalau ada apa-apa pelanggaran, kalau ada apa-apa ketidakpuashatian kepada perjanjian tersebut, kita boleh buat rujukan mula-mula kepada pihak-pihak kita lah. Tanya dulu mengapa jadi macam tu, macam ni, kalau ada lah. Kalau tak pun kita boleh terus pergi mahkamah untuk buat permohonan apa yang sesuai berkaitan dengan perjanjian tersebut. Jadi bagi pihak saya sendiri, kalau dari segi perundangan, bila kita untuk nak mempertikaikan sesuatu perjanjian yang telah disetujui, kaedah sesuai adalah rujukan kepada mahkamah. Senang ni. Kalau Datuk boleh berkongsi apa perjanjian, apa benefit yang Okey tuan, kakak, kalau saya share kat situ, itu adalah satu kesalahan. Sebab tu bila you all share dekat public, saya rasa itu dah melanggar etika. Sebab tu kita ada lawyer, sebab tu dekat dalam kontrak tu tertulis BNC. Kalau rasa saya membuat satu kontrak yang di luar orang kata di luar jangkauan, saya rasa hakim pun akan memutuskan saya kau salah. Biar hakim yang memutuskan saya salah ataupun tidak. Sebab bagi saya, kalau saya cerita, contoh macam saya cakap tadi pasal duit, saya sebenarnya tak ada cerita, tapi saya cerita sikit. Dekat situ saya tulis kat bawah, bergantung kepada budi bicara saya tulis. Dan tak ada saya tulis dalam situ kereta, rumah, baik saya beli mak mertua saya, baik saya belikan isteri saya. Tuan kat Mak FM ni 5 sen tak dapat, 10 sen tak dapat. Apatah lagi saya dah bayar, Wani ni bagi saya lah dah bertuah, dah dapat jalan, dah dapat kerusi saya bagi, dah dapat bantuan, masyarakat dah nampak, dah boleh berjalan, dah boleh ada rezeki sendiri. Dan bagi saya, anda yang tengok live saya ni pun mungkin tak senang mana ni. Kita ni susah macam mana pun, ada kaki, ada tangan, boleh selagi boleh bekerja, bagi saya lah, ni bagi saya. Tak payah nak meminta. Datuk cakap, mari kita lihat siapa yang akan bersamaan. Apa hit tu sebenarnya Datuk nak bagi apa sebenarnya? Dia Dan bukan, dia akan gunakan sama kepada satu pihak ke macam mana sekarang? okey, saya nak bagi hint, orang nak saman saya. So sekarang ni, saya rela untuk disaman. So lawyer saya
menyelesaikannya di mahkamah. Kami tak gentar untuk Kita akan disamakan. mulakan sama kepada pihak ya. Bagus sekarang. I want to go back to the NDA. Seriously, saya tahu kandungan apa dalam kontrak itu. Okay? Saya boleh ulas, saya tak boleh halang saya. Tetapi menghormati NDA itu, ya, macam dia beli rumah juga lah, kan? Dia beli kereta, contohlah, kereta tu hak milik ditutup oleh bank. Pemunya berdaftar siapa? Bank pemilik berdaftar kita. So dia ada klausa-klausa di peranan dia, is I can tell. Tetapi yang lebih mustahak, saya cuma nak beritahu ni. Apa dia cakap tadi yang tentang kudi bicara tu, I can confirm that itu termasuk di dalam kontrak tersebut. Without going any further, I can confirm that. Okey, Jadi Datuk senyaman ataupun tidak Datuk? Ya. Okey, saya ulas balik. Pasal kereta, rumah dan sebagainya, duit 3,000 tuntutan di kereta tersebut dah ada dalam agreement dan saya tak nak ulas sebab lawyer saya akan buat tindakan. Saya tak nak cakap banyak-banyak pasal agreement tu. Datuk, adakah tidak boleh diselesaikan secara bersemuka? Ya, Kita jawab. daripada 21 bulan dia orang tahu. Saya dah bagi tahu Kenjani ini kan grup A. Dia grup lagi satu, saya bagi tahu tuan, saya ni kalau boleh nak berhubungan secara baik. Ya. Apa yang Adakah usaha dilakukan untuk Dah. Melalui 27 hari bulan tu setuju untuk selesai. Jadi itu saya kata kenapa buat PC. Bila you dah tahu, dah ada setuju untuk selesai dengan cara yang Dan apa dia sebelah sana? Bila apa dia sebelah sana? 21 hari bulan saya jumpa di SAS ni. Okey. Kemudian saya tengok evidence tu. Kemudian saya kata apa yang boleh buat dalam keadaan ini? Memandangkan klien tu si apa tu W boleh, dia nak dilepas dari kontrak. Jadi bila kami berbincang tu ada jalan penyelesaian yang ideal untuk semua. Lepaslah, lepas. Ya betul. Betul. Saya sampai kepada 27 hari bulan, 4.43 petang, 5 petang lah. Tadi pucung tu pandang fikiran, saya beritahu ini. Setuju. Soalan terakhir dia sebelum saya balik, dia kata, ada gali sukri bagi saya duit? Bukan Syah, malam ini tanya ada tak bagi duit? Satu penghinaan pada saya lah. Okay, tetapi kita ingat budak-budak kan, kenalan, tak apalah, kita bagi benefit rendah lah. Saya pun kata, saya kan tak ada kan? Kalau ada hari ni, saya pegang iPhone 13 dan bukan 12 lagi ya. So 21 you datang, 21 saya jumpa, ada penyelesaian 27. Okay, tiba-tiba 4 bulan dibuat PC as if tidak ada yang berlaku dan kita tak tahu benda tu boleh selesai. Now, how do I'm supposed to react to that? Okay, you bertelagak A dengan B, ya, kita cari jalan damai, ada. Kemudian tiba-tiba you paint the picture as if satu pihak lagi di sini depan dia tak peduli, dia arrogant, dia kaya boleh beli semua orang apa semua. Allahu Akbar. Jangan tengok dengan mata lah, mata kita mungkin buta tapi hati takkan buta juga. Pegang kebenaran je, itu je. Boleh dah jawab. Thank you. So to be clarify, you hanya tunggu sama dan you tak akan menyamakan selaku sebab you cakap tadi macam ada gerakan yang cuma menjadikan you and everything. So Okey lah, macam ni lah. Puan ke cik? Puan yang manis. Cik Puan. Saya kalau boleh, saya tak nak reveal apa yang saya buat. Benda ni biarlah rahsia sebab yang memerlukan langkah adalah mereka. Mereka yang ingin menyamai saya, mengambil tindakan dan saya pun tidak nak viral dan bukan saya yang menggunakan PC. Dan kalau kata nak glamour, saya memang nak glamour. So saya tak perlu nak mengglamourkan diri saya lagi dan kalau kata saya sama dan sebagainya, biarlah lawyer saya akan buat tindakan. Tadi saya kata saya memang tak kisah kalau nak batalkan kontrak, tetapi sebab dia telah memberi orang kata satu tamparan yang hebat kepada saya, jadi saya hold sebab kontrak itu masih bersama dengan saya. Macam saya cakap, saya nak berbaik. Tuan ni datang untuk bertanya kepada saya pasal kesahihan saya. Saya jawab, kalau nak berjumpa lah. Kalau tak parti, bercakap, saya boleh bantu. Sebab kita sama-sama Melayu, bincang baik-baik. Saya dah bincang, tuan bagi tahu kat sana, saya pun nak berkenalan orang kat sana, apa salah saya. Dan bila jadi macam ni, dah kecoh, adakah patut saya menjadi seorang yang baik sedangkan saya sedang ditindas? Itu je, dan saya nak war-war kepada anda semua. Selepas ini akan ada provokasi lain. Akan ceritalah pasal A, pasal B, pasal C. Dan dia tak akan berhenti. Dan saya tak nak ulas. Kalau netizen Malaysia, saya nak bagi tahu yang akan cerita 5 tahun lepas punya cerita, 4 tahun lepas punya cerita, saya telah berjumpa dengan semua
Jabatan Perundangan Islam, Jabatan Perdana Menteri, JKM, semua orang dah report. Dan saya ada masalah. Kenapa kita Islam ni? Benda-benda yang berkaitan maksudnya segala benda dia cuba. Dan saya ingin war-warkan dan tekankan di sini. Sebarang masalah jangan laporkan kepada page-page yang tidak orang kata bertanggungjawab ini. Laporkanlah kepada jabatan-jabatan seperti Balai Polis, JKM, KKM, SPRM, dan mereka akan berjumpa dengan saya. Dan alhamdulillah jabatan kerajaan telah melaksanakan tugas dengan betul, dan saya yakin lepas ni akan ada lagi. So masyarakat kalau buka mata ya, because ni dah tahu siapa puncanya, dan saya malah nak ulas nanti sebab dia punya view Instagram tinggi, dia buat saya up, dia punya harga RM30. RM30. Apa saya tak nak. Saya tak nak membiayakan orang. Okey Datuk, thank you Okey, rakan-rakan media. Siap, last. Ini pesanan kepada rakan kenalan saya di sebelah sana. Tolong jangan benarkan bekas-bekas pekerja Datuk ni exploit. Saya juga minta rakan-rakan wartawan kita jangan benarkan orang eksploitasi prinsip kewartawanan. Saya nak pesan juga, kalau Melati, Ika ataupun Lisa ada masalah, take your fight to Alif Sukri directly. Ini ada orang yang dah keluar dalam nama grup tu lah ya. Saya mention je. Tiga-tiga tu kalau you ada problem dengan dia, take. Jangan guna orang lain for your fight. Siapa sahaja. That's very simple. So itu je saya minta. Thank you. Terima kasih Tuan Kamal Fendi. Okey, sikit lagi saya ingin tekankan dari sesiapa yang ada masalah dengan saya, berjumpa dengan saya ataupun buat tindakan mahkamah. Okey, jumpa dengan saya. Kalau saya tak nak berjumpa, jumpa lawyer saya ataupun mahkamah saya, tak ada masalah. Viral atau mengutuk orang di laman sosial bukan cara yang betul. Kalau mereka tidak mulakan, saya pun tak akan buat PC. Rasanya itu saja, dan saya ingin minta maaf kepada semua rakyat Malaysia kerana benda ini kecoh hati Malaysia, dan wartawan-wartawan yang ada pun terima kasih kerana buat orang kata story ni, walaupun ada yang first impression memputus saya habis-habisan. Saya reda dan saya yakin benda ni saya tak nak pun masyarakat netizen yang membuat ulasan, biar mahkamah yang akan buat ulasan tentang apa yang telah berlaku pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tok.